Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Dalam video ini, Cikgu akan membincangkan bagaimanakah hukum-hukum logaritma dan jika perlu, hukum-hukum indeks digunakan dalam menentukan nilai bagi soalan yang diberikan dalam bentuk log, di mana kita akan tentukan nilai yang diberi dalam bentuk log ini tanpa menggunakan kalkulator. So, untuk menentukan nilai log tanpa gunakan kalkulator, kita perlukan beberapa hukum daripada logaritma ataupun daripada indeks. So, di sini cikgu akan bincangkan 3 contoh soalan bersama murid bagaimana hukum-hukum itu digunakan dalam penyelesaian supaya nilai yang ataupun soalan, nilai bagi soalan yang diberikan itu ditentukan tanpa menggunakan kalkulator. Okey, kita mulakan daripada soalan 1. Okey, cikgu salin soalan 1 dan bincang apakah hukum yang kita akan guna pakai dan bagaimana ia diguna pakai untuk menentukan nilai dia. Okey, cikgu salin soalan 1. Perhatikan soalan 1 ialah log 9/27 tambah dengan log punca kuasa 2 4. Okey. Apa yang cikgu nak bincang sekarang ialah cikgu akan bincangkan satu persatu. Maksudnya, cikgu ambil log 9/27 dan bincangkan terperinci dan apakah hukum-hukum yang akan digunakan untuk menentukan nilai. Begitu juga untuk log punca kuasa 2 4. So, kita akan bincang satu persatu supaya membantu murid-murid memahami dengan lebih mudah apakah hukum yang digunakan dan bagaimana hukum itu digunakan. Okey, so cikgu mulakan dengan menentukan nilai untuk log 9/27. So, sekarang perhatikan 9 ialah 3 kuasa 2 kalau cikgu tukarkan kepada bentuk indeks. Dan 27 ialah 3 kuasa 3. Jelas? So, 9 perhatikan base-nya adalah 3. Ya, 3 kuasa 2. 27 perhatikan base-nya adalah 3 dengan punca kuasa, ada kuasa 3. Jelas? So, kedua-dua 9 dengan 27 perhatikan mempunyai satu nombor yang sama, iaitu 3. So, apa yang cikgu maksudkan di sini? Kalau kita nak tentukan nilai untuk log 9/27 ini, kita perlu bawa iaitu satu nombor yang sama yang melibatkan 9 dengan 27. Cikgu dah tunjukkan nombor yang akan ataupun satu nombor yang boleh kaitkan 9 dengan 27 ialah 3. So, maksud di sini cikgu akan tukarkan base untuk log ini menjadi 3. So, maksud di sini cikgu akan jadikan log base 3. So, apabila cikgu tukarkan kepada log base 9 menjadi log base 3, maka mengikut hukum logaritma iaitu log n. Sekiranya cikgu tak nak gunakan n sebagai base ataupun n sebagai base, cikgu tak nakkan dua-dua ini, cikgu pilih satu lagi base yang baru, katakan menjadi log c. So, apabila cikgu pilih satu base yang baru, so hukum mengatakan bahawa adalah log mn adalah log c n bahagi dengan log c n. Mengikut hukum. Jelas? So, mengikut hukum, apabila cikgu nak tukar base itu bukan nak jadikan n ataupun n, cikgu pilih satu base yang baru, ini adalah hukum dia. So, di sini cikgu tak nak jadikan base untuk log ini menjadi 9 ataupun 27. Okey, dan cikgu dapati 9 dan 27 ini boleh dikaitkan dengan satu nombor yang sama iaitu 3. So, cikgu tak nak gunakan log pada base 9, cikgu tak nak tukarkan log ini base-nya 27. Nombor yang mengaitkan kedua-dua adalah 3. So, cikgu pilih satu nombor yang baru iaitu 3. So, mengikut hukum ini maka perhatikan di sini adalah log 3 27 bahagi dengan log 3 9. Iaitu kita dapati yang ini adalah log 3
3 kuasa 3, cikgu dah tunjukkan tadi. Dan yang ini adalah log 3 kuasa 2. Jelas? So sekarang perhatikan, okey, bahwa mengikut hukum ini iaitu log n, masih ingat tak? Yang mengikut hukum ini kita bawa n ke hadapan, iaitu log AA. Log AA adalah sama dengan 1, so adalah sama dengan n, iaitu sama dengan n. So perhatikan sekarang, kalau kita bawa bentuk ini ke bentuk seperti ini, baru kita boleh tentukan nilai tanpa gunakan kalkulator. Jelas? Itu yang cikgu lakukan. So sekarang perhatikan, cikgu bawa 3 ke hadapan, kemudian log 3, kemudian cikgu bawa 2 ke hadapan dan log 3. Okey, perhatikan bagaimana hukum yang dipelajari digunakan. Jelas? So daripada sini kita dapati 3 log 3 adalah 1, iaitu log AA adalah 1. Kemudian 2, 1 iaitu log 3, iaitu sama dengan 3/2. Okey, perhatikan sekarang bagaimana cikgu gunakan hukum yang dipelajari daripada logaritma untuk menentukan nilai log tanpa menggunakan kalkulator. Jelas? So, perhatikan setiap hukum cikgu tunjukkan dan bagaimana ia digunakan dalam menentukan nilai. So, daripada apa yang kita pelajari, kita dah tahu apakah hukum-hukum yang sesuai digunakan untuk menentukan satu bentuk. Okey, log, nak tentukan nilai tanpa guna kalkulator. Okey, so cikgu harap apa yang cikgu bincang dalam menentukan nilai, iaitu log 9/27 itu menjadi 3/2 dengan menggunakan hukum-hukum logaritma, dapat membantu murid memahami apakah hukum akan digunakan. Itu yang penting, apakah hukum yang digunakan dan bagaimana ia digunakan. So sekarang kita dapati bahawa nilai untuk log 9/27 ialah 3/2. Okey, jelas? Okey, sekarang kita akan gunakan apa yang kita pelajari di sini untuk menentukan nilai untuk satu lagi pula. Okey, cikgu padamkan yang ini. Okey, sekarang kita pilih satu lagi, iaitu log punca kuasa 2, 4. Okey, log punca kuasa 2, 4. Okey, kita nak tentukan nilai untuk ini tanpa guna kalkulator. So, seperti mana yang cikgu sebut, perhatikan di sini kita ada 2 dan 4. So, punca kuasa 2 dalam bentuk indeks adalah 2 kuasa 1/2. Dan 4 adalah 2 kuasa 2. So, sekarang, kalau cikgu nak tentukan nilai untuk ini, cikgu perlukan satu keadaan seperti ini. Cikgu perlukan satu keadaan seperti ini, iaitu yang ini dengan yang ini mestilah sama. Baru cikgu boleh tentukan nilai, iaitu n log AA, iaitu n 1 log AA 1, iaitu sama dengan n. So kita perlu bawa ke bentuk ini mengikut hukum yang ditegakkan dalam logaritma. So sekarang kita dapati bahawa 4 ini adalah 2 kuasa 2 dan punca kuasa 2 ialah 2 1/2. Okey, perhatikan sekarang untuk punca kuasa 2 dan 4, base yang sesuai dipilih adalah 2. Jelas? So sekarang kita tahu bahawa kita akan gunakan satu, iaitu log ini mempunyai satu base yang sama, iaitu 2. So maka adalah log 2 4 bahagi dengan log 2 punca kuasa 2. Jelas? Di mana sama dengan log 2 kuasa 2, cikgu dah tunjukkan. Dan yang ini adalah log 2 kuasa 1/2. Jelas? So yang ini sama dengan yang ini 2, kita bawa ke hadapan. So yang ini adalah log 2. Okey, kita ada 1/2, cikgu ambil bawa 1/2 ke hadapan. Okey, kemudian log 2 iaitu 2 log 2 adalah 1. Kemudian 1/2 1. Jelas? So daripada sini kita dapati, okey, 2 bahagi dengan 1/2. Okey, so 2 bahagi 1/2 ialah, okey, kita akan bawa yang ini sama dengan 4. Okey, guna kalkulator dia akan dapat 4. So di sini kita akan tambah dengan 4. Jelas? So sekarang cikgu dah tunjukkan bagaimana log punca kuasa 2 4 itu bersamaan dengan 4. Perhatikan
apakah hukum-hukum dan bagaimana ia digunakan dalam menentukan nilai log tanpa menggunakan kalkulator. Jelas? So cikgu harap apa yang cikgu bincang ini sedikit sebanyak sudah pun memberikan idea bagi murid-murid apakah hukum-hukum indeks dan bagaimana ia digunakan dalam menentukan nilai log tanpa menggunakan kalkulator. So sekarang kita dah memperolehi nilai-nilai bagi soalan 1, iaitu log 927 ialah 3/2 tambah log punca kuasa 24 dalam 4. So apabila kita tambah di sini kita dapat 11/2. Okey. So di sini sebelum cikgu teruskan, cikgu nasihatkan supaya nampak kerja ini kemas, cikgu letakkan yang berkenaan saja. Tetapi bukan maksud langkah kerja bagaimana log 927 itu menjadi 3/2 itu perlu diabaikan, tidak. So apa yang cikgu maksudkan supaya nampak penyelesaian kita lebih kemas, kita ambil yang perlu saja di bawah penyelesaian, tetapi bagaimana kita dapat log 927 itu menjadi 3/2 itu perlu ditunjukkan di sebelah penyelesaian. Itu penting, jangan padat. Tunjukkan langkah kerja bagaimana log 927 itu menjadi 3/2, tunjukkan dengan lengkap. Tetapi untuk nampak kerja ini lebih kemas, kita ambil nilai sahaja 3/2. So kita ada dua bahagian penyelesaian yang perlu dan bagaimana kita dapat. Yang perlu di sini ialah bagaimana log 927 itu menjadi 3/2, ya itu perlu. Bagaimana kita dapat, kita perlu tunjukkan. So jangan padat. Jelas? Okey. So cikgu dah tunjukkan bagaimana yang ini jadi ini dan log punca kuasa 2 4 menjadi 4. Okey, so jangan padat, tunjukkan dalam penyelesaian. So akhirnya kita dapat jawapan ialah 11/2. So daripada contoh yang cikgu bincangkan soalan 1 ini, sedikit sebanyak sudah memberikan idea bagi murid bagaimana nak menentukan nilai log tanpa menggunakan kalkulator, dan untuk itu sudah pun ada idea apakah hukum-hukum logaritma yang perlu dipilih dan bagaimana digunakan. Okey, sekarang cuba kita ambil apa yang dipelajari daripada soalan 1 untuk menyelesaikan soalan 2. Okey, so cikgu padam soalan 1, kita salin soalan kedua. Okey, dalam soalan kedua perhatikan. Okey, lebih kurang sama saja, iaitu log punca kuasa 25 125 tolak log 80. Jelas? So sekarang perhatikan, kita ada punca kuasa 5 iaitu 1/2. Okey, 125 5 kuasa 3. So sekarang perhatikan untuk ini, untuk log punca kuasa 25 125, kalau kita nak tentukan nilai, log ini base-nya perlu kita ambil sebagai 5. Jelas? Kalau kita pilih base untuk log adalah 5, maka mengikut hukum kita perlu tulis yang ini menjadi log punca kuasa 25 125 adalah sama dengan log 5 iaitu 5 kuasa 3. Okey, ataupun kita ambil satu persatu. Okey, kita ambil satu persatu, iaitu log punca kuasa 25 125 adalah log 5 125 bahagi dengan log 5 punca kuasa 25. Okey, iaitu sama dengan log 5 5 kuasa 3 bahagi dengan log 5 5 kuasa 1/2. Jelas? Cikgu dah tunjukkan bagaimana punca kuasa 2 itu kita tulis. So daripada sini kita dapati adalah sama dengan, kita bawa 3 ke hadapan, yang ini adalah log 5 5. Kemudian bawah di sini kita ada 1/2, kita bawa 1/2. So di sini adalah log 5 5 iaitu sama dengan 3 1. Yang ini 1/2 1. Jelas? So daripada sini kita dapati bahawa 3 darab 1 ialah 3. Kemudian 1/2 darab 1 ialah 1/2 iaitu sama dengan 6. Okey, perhatikan sekarang. Nilai untuk log punca kuasa 25 125 adalah 6. Okey, bagaimana? Ini adalah terperinci bagaimana hukum-hukum logaritma diguna pakai. Bagaimana digunakan? Cikgu dah tunjukkan. Jelas?
So dari sini kita dapati nilai di sini adalah 6. Okey, yang ini adalah 6. So kita gunakan apa yang kita pelajari untuk menentukan nilai log 82 pula. Okey, sekarang cikgu akan bincangkan bagaimana kita nak perolehi nilai untuk log 82. So log 82, so 2 adalah 2 kuasa 1. Jelas? Manakala 8 adalah, ya kita tahu sama dengan 2 kuasa 3. Okey, so sekarang perhatikan kita ada untuk kedua-dua, untuk 2 dan 8. Okey, nombor yang kita akan gunakan atau base yang kita gunakan ialah 2. So untuk ini, kalau cikgu dah beritahu, untuk ini katakan log mn. Okey, untuk log mn, jika cikgu nak jadikan n ini sebagai base dan n sebagai nilai, maka mengikut hukum adalah 1 per log mn. Jelas? Iaitu hukum ini cikgu guna, cikgu tak pilih satu base yang baru. Bukan cikgu pilih satu base yang baru. Cikgu gunakan nombor yang sedia ada sebagai salah satu menjadi base. So asalnya base adalah n, nilainya adalah n. So apa yang cikgu nak jadikan adalah yang nilai ini menjadi base dan yang base ini menjadi nilai. So kalau cikgu nak gunakan nombor itu di antara yang ini, maka hukum itu mengatakan adalah sama dengan 1 per log mn. So mengikut hukum ini, kita dapati untuk 2 ialah 2 kuasa 1 dan 8 ialah 2 kuasa 3 dan dua-dua mempunyai base yang sama 2. So di sini kita akan gunakan hukum ini. So mengikut hukum ini, so yang ini adalah sama dengan yaitu 1 per log 2. Okey, 1 per ini 2 kita bawa ke sini, 8 ke sini, 8. Jelas? So yang ini adalah sama dengan 1 per 1 per log 2 kuasa 3, iaitu 8 ialah 2 kuasa 3, iaitu sama dengan 1 per bawah 3 ke hadapan. Yang ini adalah log 22. So di sini sama dengan 1 per 3, log 22 adalah 1, iaitu jawapan ialah 1 per 3. So daripada sini, perhatikan bagaimana kita sesuaikan hukum mengikut keadaan. Bukan kita gunakan satu jenis saja. Jika perlu, kita perlu gunakan yang berlainan juga. Tetapi kita akan dapat jawapan yang sama. Walaupun kita pilih bentuk hukum yang lain ataupun hukum yang berlainan, tetapi untuk yang sama, log 82, walaupun cikgu gunakan hukum yang berlainan, daripada sebelum, tetapi tetap cikgu dapat jawapan yang sama. Itu yang penting. So walaupun hukum itu berlainan, tetapi nilai mestilah sama sebab kita cari untuk benda yang sama. Walaupun hukum berlainan, tetapi yang cari itu mesti mempunyai nilai yang sama. So di sini cikgu dah tunjukkan selain daripada hukum yang dipelajari untuk soalan 1, kita ada satu lagi. Okey? So sekarang kita dapati bahawa untuk log 82 adalah 1 per 3. Bagaimana hukum dan digunakan cikgu dah tunjukkan. Cikgu padamkan yang ini. So adalah tolak dengan 1 per 3, iaitu 1 per 3. Jelas? So daripada sini kita dapati bahawa nilainya adalah so di sini 18, so kita dapat 17 per 3. So anda boleh gunakan kalkulator untuk menentukan nilai. Jelas? So seperti mana dalam soalan 1, bukan penyelesaian seperti ringkas begini, tidak nampak kemas. Tapi bagaimana kita dapat nilai daripada sini ke sini dan bagaimana kita dapat nilai log 82 menjadi 1 per 3 perlu ditunjukkan di bawah penyelesaian, tetapi jangan diletakkan di bawah penyelesaian. Tunjukkan di sebelah, supaya nampak kerja itu lebih kemas. Jelas? So sekarang murid sudah pun mempunyai lebih pengalaman bagaimana hukum-hukum logaritma itu digunakan. So sekarang murid sudah pandai pilih apakah hukum yang sesuai dan bagaimana hukum itu digunakan dalam menentukan nilai tanpa menggunakan kalkulator. Jelas? So kita akan bincang dengan menyelesaikan soalan 3. Jelas? Okey, sekarang cikgu padam soalan 2 dan bincang soalan 3.
Okey, soalan 3 melibatkan 3 sebutan. Kita ada 3 ya. Okey, sebutan pertama ialah log 84 tambah log 9 punca kuasa 2 27 tolak log punca kuasa 25 25. Okey. So kita ambil yang ini pula. Okey, log 84. So 4 adalah 2 kuasa 2 dan 8 adalah 2 kuasa 4. Okey, so cikgu tak nak guna 4, cikgu tak nak guna 8, cikgu nak gunakan 2. Jelas? So yang ini akan jadi log 24 bahagi dengan log 28. Iaitu sama dengan log 2 kuasa 2 bahagi dengan log 2 kuasa 3. Okey? Okey, seterusnya bawa 2 ke hadapan. Yang ini adalah log 22. Okey, bahagi dengan 3 ke hadapan. Yang ini adalah log 22. Iaitu 2 log 22 adalah 1. Kemudian 3 log 22 adalah 1. Di mana sama dengan 2 per 3. Okey, jelas? So, nilai untuk log 84 adalah 2 per 3. Dan perhatikan bagaimana kita gunakan hukum-hukumnya. Jelas? So, yang ini adalah sama dengan 2 per 3. Okey? Sekarang kita nak tentukan untuk satu lagi pula. Okey? So, cikgu padamkan yang ini. Okey, kita salin. Okey. Iaitu, okey, 3. So, di sini adalah log 9 punca kuasa 2 27. Cikgu dah katakan iaitu punca kuasa 27 ialah 27 1 per 2. Tetapi 27 juga sama dengan 3 kuasa 3. Jelas tak? So di sini adalah sama dengan 3 kuasa 3 1 per 2 iaitu mengikut hukum indeks log mn sama dengan A mn adalah sama dengan n darab n. Okey, so mengikut ini adalah sama dengan 3 darab 1 per 2 iaitu 3 per 2. Jelas? So maka punca kuasa 2 27 ini cikgu boleh tuliskan menjadi dalam bentuk indeks di mana base-nya adalah 3. Jelas? Okey. Sekarang perhatikan 9 pula. So 9 adalah 3 kuasa 2. So untuk 9 dan punca kuasa 2 27 base yang kita pilih adalah 3. So ini adalah sama dengan log 3 punca kuasa 2 27 bahagi dengan log 3 9. Jelas? Okey. Seterusnya. Okey, kita padamkan yang ini. Okey, seterusnya perhatikan ya. Okey. So sekarang yang ini cikgu dah tunjukkan iaitu log 3. Yang ini adalah 3 per 2. Kan tadi cikgu tunjukkan iaitu ya punca kuasa 27 ialah 3 kuasa 3 1 per 2. Okey? Cikgu dah tunjukkan tadi jadi 3 per 2. Okey? Sekarang okey. Yang ini bahagi dengan log 3 kuasa 2. Okey? Iaitu sama dengan bawa ke depan 3 per 2 log 3 bahagi dengan 2 ke hadapan log 3. Okey? Okey, so sekarang perhatikan di sini. Okey, kita dapati iaitu 3 per 2 1 bahagi dengan 2 1. Iaitu sama dengan 3 per 2 bahagi dengan 2 iaitu 3 per 4. Jelas? So nilai untuk log 9 punca kuasa 2 27 adalah 3 per 4. Perhatikan bagaimana kita dapat 3 per 4. So di sini tambah dengan 3 per 4. Jelas? Okey, yang akhir pula sekarang. Okey, kita padamkan yang ini. Okey, kita salin yang terakhir iaitu log punca kuasa 5 25. So 25 adalah 5 kuasa 2. Jelas? Dan punca kuasa 25 ialah 5 1 per 2. So perhatikan untuk 25 dan punca kuasa 2 25 base-nya adalah 5. So ini adalah sama dengan log 5 25 bahagi dengan log 5 punca kuasa 25. Jelas? Okey.
Seterusnya, okey, perhatikan sama dengan log 5 kuasa 2, iaitu 25 ialah 5 kuasa 2. Okey, bahagikan dengan log 5 1/2, sebab punca kuasa 2 5 adalah 1/2. Adalah sama dengan 2 log 5 bawa 2 ke hadapan. Okey, bahagi dengan 1/2. Okey, 1/2 log 5. Jelas? Seterusnya bawa 5 ke atas. Kita dah bawa 2. Okey, so yang ini adalah sama dengan 2 log 5 adalah 1. Kemudian kita ada 1/2 log 5 adalah 1. Iaitu sama dengan 2 bahagi 1/2, iaitu kita akan dapat 4. Jelas? So daripada sini kita dapati untuk log punca kuasa 25 nilainya adalah 4. Okey, perhatikan bagaimana hukum digunakan untuk menentukan nilai log punca kuasa 25. Punca kuasa 25 itu sama dengan 4 tanpa guna kalkulator. Jelas? Okey, so sekarang tolak dengan 4. Okey. Nilai sudah ditentukan tanpa guna kalkulator. Nilai sudah ditentukan tanpa guna kalkulator. Nilai sudah ditentukan tanpa guna kalkulator. Jelas? Okey, sekarang kita tentukan nilai pula berapa. Okey. Untuk menentukan nilai ini anda boleh guna kalkulator. Yang maksud tidak boleh guna kalkulator ialah anda tidak boleh guna kalkulator untuk menentukan nilai log. Bukan maksud keseluruhan soalan ini tanda tidak boleh gunakan kalkulator, tidak. Okey, apa yang dimaksudkan anda tidak boleh gunakan kalkulator untuk tukar daripada log 84 menjadi 2/3. Itu saja. Tetapi untuk tambah ini anda boleh gunakan kalkulator. Jelas tak? So jangan silap anggap ya. So sekarang kita gunakan kalkulator untuk tambah ini. Kita hanya tidak boleh guna kalkulator tukar daripada log menjadi 2/3. Di situ kita tidak boleh gunakan kalkulator. Tetapi untuk tambah yang ini, itu tak ada masalah. Okey, untuk menentukan nilai ini kita boleh gunakan kalkulator. Jelas? Okey. So sekarang adalah 2/3. Okey, tambah 3/4. Okey, kemudian tolak dengan 4. So kita akan dapat negatif. Kita dapat negatif 31/12. Okey, so perhatikan di sini bagaimana kita gunakan. Okey, perhatikan bagaimana cikgu gunakan. Okey, hukum-hukum yang sesuai yang dipelajari daripada logaritma, dan ada kala hukum daripada indeks cikgu gunakan dalam menentukan nilai dalam bentuk log tanpa gunakan kalkulator. So cikgu bincangkan 3 contoh soalan di sini dan cikgu harap murid-murid dapat memahami apakah hukum-hukum dan bagaimana hukum-hukum itu digunakan dalam menentukan nilai log tanpa gunakan kalkulator. Sekiranya anda berpuas hati apa yang cikgu bincangkan, berikan thumbs untuk cikgu untuk mendapatkan lebih banyak video berkenaan dengan soalan-soalan indeks, log dan set. Pastikan anda subscribe channel cikgu, dan seperti biasa, terima kasih.